السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab sifat sembahyang, hadis 342. Katanya, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubur as-salah. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memohon perlindungan setiap kali selesai salatnya dengan doa berikut: Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl wa a'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Rawahul Bukhari. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada sifat kedeku. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu agar aku tidak mengalami usia yang paling hina. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kepada kita tentang bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada Rasulullah selesai daripada sembahyang fardu. Cakap kita mudah kok, Sa'ad bin Abi Waqqas nak cerita kepada kita wiri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca selepas daripada solat fardu. Yang mana dalam hadis ni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menceritakan Rasulullah setiap lepas sembahyang fardu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minta berlindung kepada Allah daripada perkara-perkara ini. Rasulullah baca doa ni, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bakhil, sifat kedekut. Jadi kita manusia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita suka barang yang ada dalam milik orang lain masuk ke dalam milik kita. Hak tu memang kita suka sangat ah. Kalau barang hak ada di orang boleh kita, hak tu kita suka. Dan ada orang dia ambil beratlah barang orang nak masuk dalam milik dia, tengok kalau dok halal dia dah ambil, kalau halal baru dia ambil. Tapi ada juga orang Islam dah kira dah halal ke dah halal, asal kata barang orang boleh ke dia beres pakai ya dah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita suka barang orang boleh kepada kita,
Dan biasanya kita ni tak suka barang kita boleh korang. Siapa ke tak suka tu hingga kan benda-benda yang dituntut oleh agama supaya kita keluarkan barang kita pun jadi tak suka juga. Wajib zakat. Siapa masa wajib zakat, PT bukan tak ada, PT berlambak jadi sayang nak keluar zakat. Ada sifat bakhil. Padahal zakat ni dia menyuburkan harta kita, tu zakat. Orang yang keluar zakat harta dia semakin subur. Memang kita tengok dengan kepala kita dah PT ada 40,000, buat keluar 1,000, tinggal 39 kurang lah. Tapi sebenarnya 1,000 tu lah dia akan membajakan PT kita yang ada lagi 39,000. Tapi payahlah nak keluar sih. Kalau bos takat 1,000 tak apa. Kena PT ada 1,000,000, kena keluar 2.5%. Cuba bayang banyak berapa ribu kena keluar. Nengong. Mai keluar 25,000 korang. Allah, 25,000 korang. Bukan sikit Tengok. Tu dipanggil bakhil. Ketika mana Allah Ta'ala wajibkan kepada kita keluarkan sebahagian daripada harta kita, sebahagian yang kecil 2.5% sahaja, dan manfaat sebenarnya kembali kepada kita sendiri juga di dunia dan di akhirat. Di dunia ia akan menyuburkan harta kita, di akhirat sebenarnya itu adalah simpanan yang kita akan ambil di negeri akhirat. Tiba-tiba kedeku apa nak buat keluar, maka kita minta berlindung kepada Allah. Dan benda ni yang Rasul ajar kita. Rasulullah bukan orang kedeku, Rasul bukan orang yang kedeku. Rasulullah ni kana Rasulullah ajwadan nas. Rasul orang yang paling pemurah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam hadis menyebut Rasul tidak la yaruddu sa'ila, tidak pernah menolak orang yang meminta. Siapa pun mari minta kepada Rasul pasti akan dapat. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah tetap berdoa lepas daripada semayang, ya Allah, lindungilah aku daripada sifat bakhil. Sebenarnya Rasul nak ajar kepada kita supaya jangan kedekut. Lepas tu kena minta berlindung kepada Allah daripada sifat kedekut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang pertama. Yang keduanya, aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut, penakut. Nakut dok kena tepat. Dia sebenarnya perlu kepada keberanian. Kalau tidak ada keberanian, maka kita tidak mampu untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dia perlu kepada keberanian. Diwajibkan kepada kita setiap mukallaf, sama ada mung ada jawatan ke tak ada jawatan ke, diwajibkan kepada kita suruh kebaikan dan cegah kemungkaran. Sama ada mung orang yang ada jawatan, tak ada jawatan, orang biasa, orang yang luar biasa, tak kira. Itu adalah tanggungjawab yang Allah Ta'ala tanggungjawabkan atas pada kita. Suruh kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Tidak ada umat yang lebih baik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana benda. Kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kepada mereka tugas yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Tugasan para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Dan itu adalah sifat yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Orang yang tidak ada sifat keberanian, dia tidak mungkin untuk mencegah kemungkaran dan untuk menyuruh kepada kebaikan. Sebab orang yang melakukan kemungkaran yang berhadapan dengan dia bermacam-macam orang, maka wajib dia kena cegah, mesti kena ada sifat berani. Bukan setakat nak cegah mungkar, nak suruh kebaikan perlu kepada berani. Nak jadi tu imam perlu kepada berani. Sungguh. Kalau menakut balik awal memang nak jadi tu imam, main lutut ketor gegar macam gegar dunia, lutut ketor duk jadi tu imam. Jangan main orang tak biasa jadi tu imam. Terah tolak sekali hak yang tak biasa jadi tu imam gitu, ketor kakak berdebar dudak mujur dak pesang aja.
Jadi nak jadi tok imam, nak jadi tok bila, nak duduk di meja kuliah, nak khutbah, perlu kepada benda keberanian. Perlu kepada keberanian. Minta berlindung kepada Allah daripada penakut. Kadang-kadang dan nakut sangat ke Allah. Nak kecil malang ajak anak pergi temang. Nak kecil malang kena gerak anak dulu. Kalau anak tu gerak pok tu boleh tahan. Ni pok gerak anak. Tu minta berlindung kepada Allah daripada sifat penakut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di punca daripada sifat penakut, maka kita tidak berani bercakap benar. Baik. Perlu kepada sifat berani. Sebab Rasulullah ajar kepada kita lepas daripada semayang, kita kena minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada sifat penakut. Wa a'udzu bika an uradda ila ardhilil umur. Dan aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada aku ni sampai kepada usia hak yang cukup teruk. Usia hak yang teruk sangatlah. Kita ni usia kan ada orang tua, ada orang hak yang terlalu tua. Dan terlalu tua ni jadi macam budak balik. Kita ni dan terlalu tua dia jadi macam budak balik. Jadi Rasul minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita ni terlalu tua. Jadi maksudnya minta Allah Subhanahu wa taala janganlah sampai kepada terlalu tua. Sampai ke jadi macam budak balik. Macam budak-budak balik duk mengamuk. Kan anak-anak pula nak mainang. Kalau dulu anak duk mengamuk ke pok, dan tua sangat, pok pula mengamuk ke anak nak mainang. Jadi minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa a'udzu bika min fitnatid dunya. Aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah dunia. Kita hidup dalam dunia penuh dengan fitnah, maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika min adzabil qabr. Dan aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Azab kubur, fitnah dunia ni kita bincang dah 2 minggu lepas dan minggu lepas. Hadis ini adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Jadi sebab itulah di antara perkara yang disunatkan kita baca selepas daripada kita sembahyang doa ni. Disunatkan kita berdoa lepas daripada sembahyang. Tanpa ada khilaf di kalangan ulama kerana Rasul berdoa lepas daripada sembahyang. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bid'ah berdoa selepas daripada sembahyang. Berdoa lepas daripada sembahyang adalah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, di antaranya di doa Rasulullah. Adakah disyaratkan kita kena duduk tepat ketika jadah baca doa ni? Tak, tidak disyaratkan. Lepas daripada sembahyang, kau nak baca lalu pun tak apa, belah-belah nak tubik pergi muka pintu nak baca pun tak apa. Muduk bobek, belah-belah jalan, boleh, tak ada masalah. Lepas daripada sembahyang lah. Tapi kalau lepas daripada sembahyang makan nasi apa semua nak baca, bolehlah fadilat baca doa. Tapi tak bolehlah fadilat baca doa lepas daripada sembahyang, sebab jauh dah jarak dia. Seterusnya, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara Allah thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Daripada Thauban radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat sentiasa membaca istighfar sebanyak 3 kali. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pula Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini di antara wirid, di antara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca lepas daripada sembahyang. Dan sunat kita baca. Jadi Rasul lepas daripada sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dalam hadis ini menyebut istighfarallah thalatha. Rasul istighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Dan kemana istighfar? Di sana ada riwayat yang lain menyebut, ada seorang perawi hadis ditanya seorang guru dia, qila lil Auza'i, dikatakan bagi Al-Auza'i, seorang perawi hadis, kaifal istighfar, bagaimana istighfar? Kata Al-Auza'i yaqul, dia kata mana? Astaghfirullah, astaghfirullah. Okey, jadi lepas sembahyang dia baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Tapi bukanlah bermaksud salah. Orang baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, tak salah. Boleh je sebab istighfar juga. Cuma hak yang disebut dalam hadis cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Kalau nak tambah alladzi la, tak ada masalah, boleh, sebab dia termasuk dalam istighfar juga. Astaghfirullahalazim alladzi, kang tempat kita ramai baca gitu kan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Dia boleh baca dua kan? Dia boleh baca dua. Baru ni riuh sekejap isu dak dia baca al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu dak betul. Dia boleh baca belaka astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang pertama, dan boleh baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh baca juga. Kalau orang belajar nahwu tak perlu huraian panjang. Kalau orang tak belajar nahwu memang pening. Benda pun lok nahwu pun tak tahu. Nahwu ni adalah ilmu tata bahasa Arab untuk kita mengetahui kedudukan baris di hujung kalimah. Jadi ni untuk orang belajar nahwu lah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayya. Al-hayya dipanggil na'a kepada Allah. Allah, astaghfirullah, al-hayya, al-qayyuma, na'a bagi Allah. Sifat dipanggil. Manakala al-hayyu dia boleh banyak i'rab. Antaranya adalah khabar bagi mubtada yang dihadzaf. Kalau dalam bahasa ulama nahwu dipanggil benda, boleh ala sabilit taba' wa ala sabilil qat'i. Taba' ni jadikan dia sebagai na'a, qata' maksudnya kita jadikan dia jumlah yang baru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Al-hayyu ay huwal hayyu. Huwa mubtada, al-hayyu adalah khabar, al-qayyum khabar yang kedua. Baik, boleh baca belaka. Jadi ada tempat kita orang baca lagu tu. Tapi tidak menjadi masalah sebab termasuk dalam istighfar. Tapi apa yang disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Patu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Manakala di tempat kita ada tambah tabarakta rabbana wa ta'alaita. Sebenarnya hak tu tidak disebut di dalam hadis, tapi nak baca tidak menjadi masalah. Tapi janganlah qasak benda tu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang disebut dalam hadis hanya tabarakta rabbana bukan Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hak tu yang disebut di dalam hadis. Tempat kita Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita. Okey, itu penambahan-penambahan yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang kita, namun penambahan tersebut tidak disebut di dalam hadis yang sahih. Tapi tidak menjadi masalah kalau nak baca. Cuma jangan i'tiqad, jangan berpegang bahawasanya perkara itu dituntut dan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma yang Rasulullah baca selepas daripada istighfar, baca mana Allahumma antas salam wa minkas salam. Lepas tu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Waktu hak yang Rasulullah baca dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an Abi Hurairah. Okey, kita nak huraikan agak sikit lagi. Kenapakah Rasulullah lepas daripada sembahyang Rasul istighfar? Okey, apakah makna istighfar? Istighfar makna dia adalah meminta keampunan daripada Allah. Meminta ampun. Meminta agar Allah Ta'ala menutup segala dosa yang dilakukan oleh seseorang. Sebab maghfirah dengan makna as-satru, menutup. Ampun dengan makna menutup. Ketika kita beristighfar, bermakna kita minta, kita memohon daripada Allah agar Allah Ta'ala menutup kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar? Sedangkan hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dalam sembahyang bukan maksiat, bukan ketaatan. Okey, boleh faham kan soalan dia kan? Baik. Yang pertama sekali kita kena faham bahawasanya istighfar adalah suatu ibadat. Istighfar adalah suatu ibadat. Dan ibadat, antara ibadat yang paling afdal adalah istighfar. Kerana benda ibadat yang paling afdal adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah. Kerana setiap daripada kita semuanya buat dosa belaka. Setiap seorang di kalangan kita semua buat dosa belaka. Penawar hak yang dapat menghapuskan dosa tersebut adalah istighfar. Dengan istighfar racun dosa akan tawar.
kita dapat menawarkan racun dosa adalah melalui istighfar. Maka sebab itulah istighfar antara ibadat yang cukup tinggi di sisi agama kita. Dan istighfar adalah di antara ibadat yang cukup memberi manfaat kepada seorang hamba. Nah, sebab itulah pentingnya kita beristighfar. Orang yang beristighfar sebenarnya dia telah melakukan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala suruh kita beristighfar. Allah taala suruh kita beristighfar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia maksum daripada melakukan dosa. Sepakat ulama tanpa ada khilaf, Rasulullah adalah maksum daripada melakukan dosa besar. Dosa besar sepakat. Manakala dosa kecil ada sedikit perbincangan di kalangan ulama, ada khilaf. Pandangan yang lebih sahih sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bahawasanya para rasul juga maksum daripada dosa kecil. Dosa besar pun maksum, dosa kecil pun maksum. Tapi maksum daripada dosa besar waktu berlaku kesepakatan. Maksum daripada dosa kecil waktu berlaku khilaf. Imam Ibnul Jauzi dia cenderung kepada pandangan bahawasanya rasul hanya maksum daripada dosa besar, tidak daripada dosa kecil. Namun pandangan yang lebih sahih dan pandangan boleh dikatakan kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan para rasul juga maksum daripada dosa kecil. Baik, ketika mana rasul maksum, kenapa dia istighfar? Sedangkan istighfar adalah meminta keampunan daripada kesalahan. Rasul tak buat salah. Istighfar dia. Bahkan dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala telah mengampung segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Rasul, hak yang terdahulu, hak yang kemudian, tak ada kesalahan. Dia istighfar daripada dia tak ada kesalahan. Dalam Quran Tuhan katakan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah membuka oleh kami bagi engkau ya Muhammad sebagai pembukaan yang cukup jelas, supaya kami dapat mengampung dosamu, kesalahan-kesalahanmu yang sebelum dan kesalahanmu yang lepas. Allah Ta'ala pun belaka. Dan Rasul lepas sembahyang istighfar dia sebab Allah Ta'ala pun belaka dosa dia. Kata ulama, yang pertama adalah Rasul nak ajar kepada umat. Rasul kan uswah kan, tauladan ikutan. Dia nak ajar kepada umat dia lepas daripada sembahyang kena istighfar. Dan apa? Umat dia kena istighfar. Allahu Rabbi, umat dia dalam sembahyang penuh dengan kecacatan. Betul tak gitu? Ke tak cacat sembahyang? Sempurna. Penuh dengan kecacatan. Maka kita istighfar di atas kecacatan yang kita lakukan dalam sembahyang. Kadang-kadang Allahu Akbar berapa rakaat pun tak tahu. Mujur jadi makmum je. Tu imam bagi salam, kita bagi salam etek kadang-kadang. Dah bukan kecacatan gitu. Penuh dengan kecacatan. Jadi kita istighfar atas kekurangan dan kecacatan tersebut. Okey, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada umat. Yang keduanya, oleh kerana Rasulullah ni Allah Ta'ala perintah kepada dia supaya beristighfar, maka dia beristighfar. Allah Ta'ala perintah kepada Rasul supaya beristighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, mau tengok manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong pakak masuk maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mungkin bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar. Innahu kana tawwaba, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha penerima taubat. Oleh kerana Allah Taala suruh kepada Rasulullah beristighfar, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa beristighfar. Bahkan di sana ada hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tak silap ingat ataupun Imam Muslim, yang penting hadis itu hadis sahih. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi yukthiru an yaqul subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Rasulullah sebelum daripada dia nak wafat, benda yang paling dia banyak baca adalah subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Rasul baca semua. Sebab itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh Rasulullah
Dua. Yang ketiga, apa yang disebut oleh ulama, Rasulullah ni orang yang rapat dengan Allah. Apabila orang yang rapat dengan Allah, dia tengok banyak kecuaian. Padahal dia tak ada, kalau kita tengok sempurna dah ibadat dia, tapi perasaan dia tu macam banyak kekurangan dia kepada Allah. Maka dia beristighfar atas perasaan kekurangan tersebut. Okey, kita buat contoh. Dan hamba pernah buat contoh dah sebelum daripada ni. Cuma ingat orang ingat, dak ingat orang dak ingat. Orang ni kita banyak lupa kan. Hak yang kuliah dengar, hak kuliah malam pun dah nak royak dah. Tak apalah, kita ulang balik. Tak apa, benda yang sama, benda yang baik kita ulang banyak kali pun tak ada masalah. Jadi ada ulama menyebut bahawasanya Rasulullah beristighfar di atas perasaan dia saat itu cuai dalam menjalankan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Rasulullah orang yang rapat dengan Allah. Okey, kita buat contoh. Kadang-kadang kita tengok benda tu baik dah, akan tetapi masih lagi ada perasaan dalam hati seseorang, kurang lagi aku buat. Kita buat contoh ginilah. Biasa kita buat contoh orang lelaki ketika dia bercinta dengan seorang perempuan. Ni hak tua-tua jangan cukup lah hak tua-tua ni. Ni kita buat contoh je. Kita buat contoh. Dia sekarang ni apabila tengah duduk gila kepada orang puan duduk gila ke orang lelaki, jangan kira hak lepas bini dah, lepas bini ada benda dah kurang dah sikit. Ni masa hak yang duduk tengah gila, hak yang tengah duduk harang tau. Masa tu hak tengah duduk harang tu. Dia jaga sungguh masa tu. Jaga sungguh, cakap pun jaga sungguh. Percakapan biasa hak yang diguna kepada mak dia, biasa je percakapan tu. Tapi silap guna untuk orang puan hak yang dia suka minta maaf berada. Silap cakap. Padahal cakap tu biasa je dengan mak dia, tak ada masalah pun. Nak royak oleh kerana dia rapat dengan orang puan tu, walaupun benda tu okey dah dengan orang lain, tapi dikirakan satu kesalahan, sebab tu minta maaf berada. Okey, boleh faham kan? Begitu juga orang yang rapat dengan Allah. Walaupun dia buat molek, tapi dia rasa masih lagi kurang. Allah Rabbi, masih lagi kurang, masih lagi cuai. Sebab itulah beristighfar. Dalam istilah ulama dipanggil dia hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang yang baik masih lagi dikirakan keburukan bagi orang yang rapat dengan Allah. Kebaikan orang baik masih lagi dikirakan keburukan. Okey, buat contoh lain ya. Kita ada pitih nak bagi sumbangan kepada masjid ke, kepada tahfiz ke, pondok ke, tak kira lah. Adalah pitih sikit. Kebetulan kita rapat dengan pengurusi masjid ke, AJK masjid ke, imam masjid ke, pengurus mudir pondok ke, mudir tahfiz, kita rapat. Kita tak datang nak pergi pondok, kita pun telefon dia. Kita minum air kali nak? Telefon dia minum air kali sebab apa nak pergi pitih sikit Dia kata dah nak minum air mana? Kita rapat dengan dia kan. Kita jumpa Batu Buruk tak kira restoran mana pun, kita jumpa sana. Sebenarnya hamba panggil ni nak pergi pitih kata. Kita nak pergi pitih sikit. Kalau nak minum air, nak pergi pitih gar gembah 2,000. Orang pihak masjid kata bagus bagus tu. Wi 2,000 kan mudah nak wi ke masjid, ke pondok ke tahfiz 2,000. Bagus baik Tapi kalau benda yang sama kalau kita buat ke mak kita, tak baik. Telefon ke mak, dak dang nak balik rumah mai mak bagi Batu Buruk nak pergi pitih sikit molek dak gitu anak. Bukan cara seorang anak panggil mak mari jumpa dia. Sepatutnya anak pergi jumpa dengan mak. Nak pergi pitih baik dah, untuk orang lain tak ada masalah, tapi seorang anak rapat dengan mak, cara gitu tak kena. Betul tak gitu? Tak ada adab. Dah mana pula buat gitu? Ya, aku nak pergi pitih ke mak. Kena pergi beradak depan mak kamu panggil mak mari. Aku nak baik nak pergi pitih. Betul, tapi orang yang rapat dengan mak masih tidak dikirakan baik lagu tu. Dikirakan buruk. Itu dipanggil dia hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang yang baik masih lagi dikirakan keburukan bagi orang yang rapat. Jadi Rasulullah buat banyak dah benda baik, tapi perasaan dia Allah Rabbi banyaknya kecuaian dia, kekurangan dia, maka dia beristighfar. Okey, itu di antara huraian yang dihuraikan oleh sebahagian daripada ulama di dalam membincangkan kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala setiap kali selesai solatnya sebanyak 33 kali, bertahmid memujikan Allah taala sebanyak 33 kali, dan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 30 kali, semuanya berjumlah 99 kali. Dan untuk menyempurnakan bilangan yang ke-100 kalinya, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nescaya akan diberikan baginya keampunan terhadap dosa-dosanya meskipun banyaknya dosa seperti buih di laut. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni Abu Hurairah khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih, mana bertasbih subhanallah sebanyak 33 kali lepas daripada sembahyang fardu. Dalam ni disebut setiap selepas daripada sembahyang. Ada sebahagian riwayat setiap lepas daripada sembahyang fardu. Setiap lepas sembahyang fardu. Mana sembahyang fardu? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Lepas daripada sembahyang fardu, dia bertasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Dia bertahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dia bertakbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan dia mencukupkan dah 33 jadi 99. Tu dah kan 99 kan? Ke jadi 200. Jadi 200 fi matematik ah. Jadi 99. Jadi lepas tu dia menyempurnakan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya Allah taala menghapuskan, mengampung dosa-dosanya, segala dosa yang dilakukan olehnya Allah taala ampun belaka, walaupun sebanyak buih di laut. Buih di laut kan sikit banyak buih di laut. Kalau kita nak kira buih-buih di laut di patah batu buruk pun tak ikat nak kira dah. So kata semua laut di patah batu buruk je, tak payah kira tempat-tempat lain Dia kira buih patah batu buruk. Pagi esok kita tengok tekah hombok kuat-kuat tu duduk tepi patah. Orang kata nak buat benda, kan nak mandi kata nak kira buih di laut, nak tengok banyak mana di patah batu buruk. Petang tak sudah hari kali sungguh dah tak campur ke patah-patah lain lagi. Banyak dosa seperti buih di laut, semua Allah Ta'ala apa belaka. Hadis ni hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sebab itulah ketika kita dengar kelebihan ni, jangan abaikan. Lepas daripada semayang, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sudah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang kita baca tadi. Dadang sampai setengah jam kan lama sangat. 5 minit pun kita rasa lebih 5 minit. Dia tak sampai 5 minit kan lebih tak sampai sidak. Tak sampai 5 minit. Kejap je. Bukan lama kan. Bukan mesti duduk dalam sah. Belah-belah bangun tu pun tak apa. Dah tasbih tak ada. Payuh dia tangan dia kan. Ni tangan 3 jari ni. 3. 5 ada, 3 kali 5, 15 dah. Dah pusing 2 kali, cukup 30. Tambah 3 lagi, 33. Payuh dia. Jari ada. Kan mesti pegang wasbeh. Payuh nak pegang wasbeh besar pula, nak tok dalam poket payuh. Tak payuh wasbeh Pakai ni jari Kalau ada sebeh pun molek juga. Bukan salah pun ada wasbeh, ada wasbeh pun molek.
Pakai jari pun boleh. Kalau ni pula dia ada pula hak yang digital tu. 33 digital payah kau nak tengok. Kalau tak mau tengok macam tu kita buat ni pakai tangan. Pakai wasbah. Kelebihan besar. Allah Taala ampun segala dosa yang kita buat. Walaupun banyak seperti buih di laut. Tapi kena ingat, dosa yang Allah Taala ampun adalah dosa kecil sahaja, bukan dosa besar. Manakala dosa besar mesti kena bertaubat. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala ampun, ataupun orang yang Allah Taala pilih untuk diampunkan. Jadi hak yang hadis ni, hak yang Allah Taala ampun segala dosa dia hanyalah untuk dosa kecil sahaja. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, menurut riwayat lain disebutkan bahawa takbir diucapkan sebanyak 34 kali. Ada riwayat yang kedua, takbir 34. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Jadi boleh kita buat belaka. Sebab ada dua riwayat. Kedua-dua riwayat adalah riwayat yang sahih. Boleh kita buat 33, 33, 33 sudah dengan la ilaha illallah. Boleh kita buat 33, 34. Jadi cukup sekatu. Seterusnya, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Muadz la tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i bi sanadin qawi. Daripada Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an. Sayyidina Muadz bin Jabal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup hebat. Yang mana sahabat hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pengiktirafan tentang kealiman dia. Sehingga kan kata Rasulullah, a'lamu ummati bil halali wal haram Muadz bin Jabal. Orang yang paling alim di kalangan umatku berkenaan dengan perkara yang halal dan yang haram adalah Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal adalah sahabat yang mana ketika dia memeluk Islam, umur dia lebih kurang dalam belasan tahun, 18 tahun lebih kurang. Umur dia masa dia memeluk Islam. Dan dia pun mati, bukanlah mati tua, mati muda. Dia mati kerana terkena penyakit ta'un amawas yang menyerang negara Syam di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Tapi Muadz bin Jabal orang yang cukup hebat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahawasanya kami dulu kunna nusyabbihuhu bi Ibrahim. Kami dulu menyamakan Muadz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan sebarang nabi, Abul Anbiya, bapa kepada para nabi, termasuk dalam ulul azmi. Kami menyamakan Muadz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim. Hebatnya. Dan Muadz bin Jabal Rasul hantar dia ke negara Yaman untuk menjadi qadi di sana. Rasul dah hantar orang ikut dah. Rasul akan hantar orang hak yang memang orang hak yang Rasul percaya sungguh tentang keilmuan dia. Rasul hantar dia. Muadz bin Jabal orang yang cukup hebat lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar berkhutbah depan rakyat dia, kata Sayyidina Umar, man aradal fiqha falyati Muadz. Sesiapa yang nak belajar fiqh kena pergi jumpa dengan Muadz. Kerana Muadz kealiman dia diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar mencabar perempuan-perempuan di zaman dia supaya melahirkan anak seperti Muadz. Kata Sayyidina Umar ketika berkhutbah, ajazatin nisa an yalidna mithla Muadz. Perempuan-perempuan pada hari ini tidak mampu untuk melahirkan anak seperti Muadz. Dia cabar perempuan, lahirkan anak seperti Muadz. Kerana Muadz orang yang cukup mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajazatin nisa, depan rakyat dia ramai-ramai, dia kata rendah orang hari ni tidak mampu untuk kalau cakap kita gitu kan. Dia bukan cakap Melayu, cakap Arab. Ajazatin nisa an yalidna mithla Muadz. Perempuan-perempuan pada hari ini tidak mampu untuk melahirkan anak seperti Muadz. Muadz ada dua sifat pada dia. Yang pertama adalah dia suka ajar manusia kebaikan. Yang kedua,
orang yang cukup patuh kepada Allah dan Rasulnya. Punca daripada dua sifat ni ada pada Mu'adz bin Jabal, sebab itulah dia mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke 345 ni kita tidak sempat untuk urai pada malam ni. Insya-Allah kita akan tangguh, kita akan urai pada minggu-minggu hadapan, kalau dipanjangkan umur, insya-Allah. Jadi kesimpulan untuk malam ni, apa yang kita bincang adalah berkenaan dengan doa dan zikir yang sunat kita baca selepas daripada sembahyang. Hak yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhilil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Yang keduanya adalah Rasulullah selepas daripada sembahyang istighfar sebanyak 3 kali, lepas tu Rasul baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang seterusnya selepas daripada sembahyang Rasul sebut istighfar, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, lepas tu takbir 33 kali, sudah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, maka Allah Taala akan bagi kelebihan yang besar. Allah Taala ampun segala dosa dia. Baik, jadi kita harapkan sama-sama dah kita dapat amalkan apa hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hak yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sama-sama kita berdoa agar Allah Taala bagi kepada kita kekuatan untuk beramal dengan apa hak yang dibaca oleh Rasul selepas daripada sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.